datang ke Stesen Udara Maritim Subang. Okey, sebelum apa pun kita kena scan dulu MySejahtera. Okey, baik tuan. Okey tuan. Okey, kalau ada gejala ke apa, memang kami tak pernah akan masuk lah. Okey, tak ada masalah tuan, sihat. Okey ya, alhamdulillah. Okey, jom. Komander Maritim Muhammad selaku Ketua Operasi bagi Stesen Udara Maritim Subang. Selamat datang ke Stesen Udara Maritim Subang. Jadi teruskan ke hangar. Kita 05 copy, kita Yankee to my sense better. That's 05. Fly 1428 Subang Radar 1 departure, right heading to 990, 70,000 feet, airborne contact number Radar 125.05, runway 01, good morning, Subang Tower, to approach. Untuk makluman, bangunan ni kita duduki sejak 2012. Jadi di sinilah tempat pesawat udara maritim kita simpan di sini dan kita beroperasi di sini juga. Oh, ada berapa pesawat tuan kat sini? Semua jumlahnya 8 buah semua. Terbagi kepada 3 kejadian pesawat. Di sebelah sana pesawat Dolphin KS365NV. Yang di hadapan saya ni pesawat AW139 dan di sebelah kiri saya pesawat CL415MP. Okey tuan, so kita akan pergi mana dulu tuan? Okey, jom kita tengok pesawat CL415 dulu. Alright. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Hai, saya Lieutenant Komander Maritim Azli, juruterbang bagi pesawat CL415MP. Bersama dengan saya adalah Lieutenant Komander Hafizi, merupakan pegawai sistem udara, dan juga Laskar Kanan Rizwan, merupakan kru udara bagi pesawat ini. Bukan kru daripada Skuadron Amfibious Stesen Udara Maritim Subang. So, tuan-tuan semua nak melihat dengan lebih dekat kan tentang pesawat Nak, CL tuan. ni. Okey, jom saya bawakan. So, untuk pengetahuan semua, di Asia Tenggara, Malaysia merupakan salah sebuah negara yang memiliki 2 buah pesawat CL415MP ni. Selain Malaysia, Kanada, Perancis, Greece dan Itali juga menggunakan pesawat ni. MP ni bermaksud multi-purpose. So, tujuan utama dia masa dia membuat pembuatan kapal ini adalah untuk digunakan sebagai firefighting. Tetapi kita gunakan pesawat ini untuk tujuan rondaan, maritime surveillance dan juga memadam kebakaran juga lah. Okey, faham tuan? Okey. Untuk bercerita dengan lebih lanjut, apa kata kita cerita kat atas? Okey, cantik. Jom. Okay,
selamat datang ke pesawat CL415MB. Inilah dia dalam dia. Inilah dia keadaan kokpit. Inilah dia, keadaan kokpit bagi pesawat ini. Di sini bukan seat bagi juruterbang, dan seat tuan tadi adalah seat bagi pembantu juruterbang. So kalau panas boleh adjust aircon di sini. Ya. Okey tuan. So basically kita nak terbangkan je ni apa yang benda-benda penting. Macam kereta kan, kita ada steering, kita ada pedal, kita ada gear. Dia fungsi dia sama juga ke? Lebih kurang sama je, tapi kalau pada kapal terbang ni kita pakai control column untuk mengawal turun naik ataupun ke kiri atau ke kanan kapal. Ini kita punya power. Okey. Ini kita punya power, dan ini adalah semua sistem yang digunakan instrumen digunakan untuk flight. So sini kita boleh lihat ini kedudukan altitude, berapa tinggi kita boleh fly. Ini adalah kita punya level of overheating, kita nak pergi direction mana kita nak pergi dan semua tu lah. Betul. Macam yang atas ni macam mana tuan? Oh, ini banyak pada sistem, kita ada sistem fuel, sistem electrical, lepas tu banyak pada lighting system, semuanya ada pada sini lah. Setiap Ini button-button adalah radio. Semua memang kita nampak banyak, tapi bila kita dah fly, kita tahu button mana kita nak tekan je sebenarnya. Okey tuan, soalan cepu emas lah. Yes. Berapa lama tuan ambil masa untuk kenal lah semua button-button ni? Lebih kurang dalam 3 bulan fly. Lepas tu saya jadi pembantu terbang, dan setiap hari kita terpaksa belajar untuk mengalpasi, untuk familiar kan dengan button-button yang ada ni. Macam Boleh tu. tahan cepat lah. Betul. So Dia- macam tadi yang saya cerita, yang tempat ni boleh buat water scooping untuk buat modal air. So kita akan tengok dekat sini lah, water system display. So dekat sini kita tengok berapa level air yang kita dapat sedut. So macam pesawat ini, kelebihan dia kita boleh menyedut air sebanyak 6,000 liter 6,000 dalam masa 12 saat saja. So kalau kita dah, bila kita tengok kita di sini dah full kan, so kita tekan button ni, water drop, dan kedua-dua pintu ni akan terbuka. Itu cara dia sebenarnya. So macam kapal ni, minimum crew yang kita perlukan untuk mengendalikan pesawat ini adalah seramai 5 orang. Tetapi kalau kita buat untuk water scooping, kita hanya perlukan 3 orang saja. 3 orang saja. 3 orang saja. Yep. Okey tuan, sepanjang tuan bergelar pilot bombardier ni, apa cabaran yang paling tuan tak boleh lupakan sekali? Paling susah sekali? Paling susah apabila kita terlibat dalam aktiviti pemadaman api. Kerana itu memerlukan satu konsentrasi yang tinggi. Kita kena deal dengan weather, keadaan air di laut, dan juga keadaan tempat kebakaran itself. Macam mana kita nak berjaya untuk padamkan, berbanyak scooping perlu kita buat. Dan itu perlukan, memang kita perlukan betul-betul fokus yang tinggi lah waktu kita buat penerbangan untuk pemadaman api. Tuan, terima kasih atas maklumat. So, lepas ni kita pergi mana tuan? Okey, lepas ni saya akan tunjukkan bagaimana kita gunakan sistem yang ada untuk kapal ni. Oleh itu, saya kenalkan kepada saya punya pegawai sistem udara. Okey. Tuan, tengah buat apa tu? Okey, nama saya Lieutenant Komandan Muhammad Afizi. Okey, sekarang saya sedang memeriksa sistem yang dinamakan MSSC 1000 lah. Ya, untuk sistem ni macam mana yang kita nampak lah. Sistem yang merupakan sebahagian macam video game ni, okay, sebenarnya adalah sistem yang banyak membantu pesawat ini dan juga skuadron ini untuk buat search and rescue lah, ataupun proses mencari dan menyelamatkan lah. Okay, kalau kita tengok dekat sini ada macam-macam jenis peralatan, ada peralatan komunikasi, okay, dan juga kamera untuk pemandangan malam dan juga siang lah. Okay, kalau kat sini ni kita ada dia punya medical part dia lah. Okay, di mana dekat sini kita boleh nampak lah kita berada dekat mana lah. Okay, kita berada dekat mana. Okay, so daripada sini, okay, saya akan kontrol perjalanan aircraft ni, akan bantu pilot lah untuk kita buat mission search and rescue lah, untuk mencari dan menyelamat lah. Okay,
dan daripada konsol ni jugalah yang macam video game ni, okey, saya boleh membantu juruterbang dan juga pembantu juruterbang untuk proses komunikasi sekiranya perlu lah. Apa juga yang ada kat depan boleh kita nampak di belakang. Okey, secara bahasa mudahnya, hala tuju pesawat ni semua ditentukan oleh tuan lah. Lebih kurang dalam 75%, okey. Sekiranya kalau pesawat ni dipandu secara visual, okey, menggunakan visual, so keputusan terletak pada ni lah, juruterbang lah. Jadi kalau dalam macam kondisi instrumen malam dan sebagainya, jadi mata dan telinga untuk pesawat ni terletak di bahagian sistem ni lah. Oh, okey. Faham tuan. Terima kasih banyak tuan atas maklumat. Okay, no problem. Okey. Cik, ni apa ni? Ini adalah tangki air apa yang kita masa memadam kebakaran, dia sedut dan air akan terkumpul dekat dalamnya. Oh, so water scooping tu dia akan masuk air dalam ni Ya, lah. betul. Oh, okey. Terima kasih atas maklumat. Okey, sama. Dekat mana paling jauh tuan pernah terbang tuan? Oh, paling jauh Bombardier pernah pergi adalah di Palembang ketika melakukan kerja-kerja aktiviti pemeran api pada tahun 2015 yang lepas. So, apa yang anda dapat lihat di bawah ini merupakan bahagian di mana air dilepaskan, dan di sini terletaknya tank yang kita boleh menjedut sebanyak 6,000 liter air tadi. So kita ada banyak cara untuk buat pemadaman. So kita ada gunakan teknik salvo, di mana keempat-empat pintu ini dia lepaskan secara serentak, ataupun ia actually bergantung kepada keluasan kebakaran itu. Kalau macam kebakaran setempat akan lepaskan air secara serentak di mana keempat-empat pintu ini akan dibuka, ataupun dalam kebakaran yang melibatkan kawasan yang panjang, jadi kita akan melepaskan air secara satu persatu lah. So satu-satu pintu akan dibuka. Tuan, tadi tuan ada mention SLA kan? Saya sebenarnya tak tahu yang panjang tu ke apa fungsi dia tuan? Okey, SLA atau nama lainnya adalah Side Looking Airborne Radar. Dia digunakan untuk mengesan bot-bot yang berada di kedua-dua sisi kapal sejauh 40 batu nautika. Yes. Selain SLA, kita ada juga FLIR kamera, iaitu Forward Looking Infrared Camera, yang boleh digunakan pada waktu siang dan juga malam bagi mengesan jenis-jenis bot yang berada di atas laut. Tuan, terima kasih tuan. Okey. Terima kasih tuan. Sama. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Alright. Yuk kejap. Okey, jom. Kita tengok Pak Rata penyelamat. Oh. Masuk dalam ni. Okey. Pertamanya, selamat datang ke Stesen Udara Maritim Subang. Saya peranan penyelamat bagi pesawat Agensi Penguasaan Maritim Malaysia.
peranan penyelamat bagi pesawat Agensi Penguasaan Maritim Malaysia. So hari ni saya nak bagi tahu peralatan yang digunakan dalam proses menyelamat dekat laut. Ini antara peralatan yang utama yang kami akan bawa sekiranya ada panggilan kecemasan di laut. Okey. Kalau anda nak tahu, yang ni adalah Natus Rope. Natus Rope ni memang common lah, kita akan bawa, kita akan selalu bawa. Ini kalau contoh ada orang tu jatuh laut, apa lemas 2-3 hari, kita akan pakai yang ni. So kita berenang, kita turun, kita akan pakai kat dia, terus buat naik menggunakan helikopter. So kalau tak ada kepatahan apa, kita pakai yang ni lah. Okey. Okey. Yang ni pula. Okey, kalau contoh yang ni pula apa dia? Yang ni adalah orang panggil rescue bucket. Rescue bucket ni contoh kalau ada ramai orang, kan? So kita akan masukkan ni, kita pakai letakkan ni. Dia punya wings tu. Lagi kalau tengok kat helikopter lagi ada satu tu, penyangkut dia tu dekat kami panggil wings lah. Okey, dia kena masuk dalam ni. Lepas tu dia buat turun, kan? Saya masuk dalam ni lah. Dia masuk dalam ni, dia duduk elok. Kalau tengok gambar dia, duduk macam ni, kan? Saya bagi signal kat helikopter, dia punya cabin crew. So orang naik atas. Orang naik atas, dia orang naik terus masuk kabin. Dia simpan dia. Orang tu duduk dalam kabin. Duduk elok. Sebab bukan apa, nak duduk elok sebab kita nak pergi hantar hospital. Bagi lega cepat sikit. Kalau yang macam ni pula? Okey, yang ni pula apa dia? Yang ni kalau contoh orang tu ada patah, melecur, lepas tu ibu mengandung, kita akan pakai yang ni. Yang ni panggil stretcher dia lah. So kita akan pakai, kita akan ikat dia supaya apa? Selesa kejap. Lagi kalau contoh kita ada tali dah ni. Tali ni bukan sebab apa? Tak mau jadi hayun-hayun. Lagi kalau naik lagi tiba hayun-hayun rasa selamat tak selamat lagi ni. So far yang ni kita akan naik ni rasa macam bukan orang kata apa, naik sampai ke atas tu rasa macam daripada bawah sampai ke atas rasa selamat. Itu dia punya function dia. Lepas tu apabila ni kita terus bawa pada hospital. So kalau turun laut pakai baju ni ke? Tak, kalau kita turun laut kita tak pakai baju macam ni. Yang ni adalah untuk baju operasi antara observer ataupun kita masa dalam pemantauan biasa. Sekiranya kita dapat kecemasan kat laut, kita akan pakai baju dipanggil wetsuit. Wetsuit tu kita akan pakai satu suit tu. So dia kalau orange semua. Apabila ni kita akan berenang pakai yang tu. Dia memang ada peralatan khusus lah. Nanti kita akan tengok gambar tu lagi. Okey. So untuk yang pada waktu yang sama, pada waktu yang sama kita akan bawa beg ni. Nampak macam berat macam budak pergi sekolah kan? Ni bukan budak pergi sekolah. Yang ni semua barang-barang menyelamat ada. Untuk orang yang terbakar, untuk orang patah tengkuk, semua ada kita kali ni. Tapi basic je lah. Apa yang ni doktor yang akan ni lah akan uruskan. Macam ubat-ubat semua ada lah dalam ni? Ubat-ubat pun ada. Ubat penin, ubat sakit ubat semua ada dalam ni. Tapi bukan sakit urat yang macam tukar urut tu lah. Ni yang memang diluluskan oleh KKM. Don't worry. Yang penting kita punya aim kita nak bawa kita punya patient terus kepada hospital, terus selamatkan nyawa. Itu punya aim kami. Macam mana kalau saya nak jadi swimmer juga, boleh ke? Nak jadi swimmer juga? Boleh, tak ada masalah. Kami mengelung-alungkan tenaga muda seperti anda. Mai kat sini kita akan tengok. Yang penting, yang paling seronok dah kena pandai berenang lah. Berenang kita akan tengah laut pada kedekat orang kata apa? Tengah laut, tepi pantai. Tengah tu semua kita tak ada masalah. Yang penting boleh berenang. Lepas tu mental mesti kuat. Okey tuan, terima kasih atas maklumat yang diberikan. Saya akan bagi tahu dekat kawan-kawan saya semua untuk jaga keselamatan, terutamanya bila berada dekat laut. Terima kasih dan selamat menyambut hari ulang tahun ke-16. Terima kasih. Terima kasih. InsyaAllah jumpa lagi. Kami mengelung-alungkan anda. Assalamualaikum. Salam. Saya Lieutenant Swat. Saya sebagai co-pilot untuk aircraft AAS 365 N3.
aircraft AS365N3. Apa tu tuan? Ni aircraft yang first sampai dekat APMN Subang ni pada tahun 2007 dan dia menjalankan tugas-tugas basic dekat APMN ni. Sebagai contoh, aircraft ni membuat surveillance dan juga SAR serta pelbagai tugas khas lah. Kategori dia adalah lightweight aircraft. Dia sebab aircraft ni dia consumption dia kita boleh pakai dalam 2.5 jam untuk satu sorti. Boleh bawa. Okey, mari. Okey, ni adalah kokpit aircraft AS365N3. Captain atau duduk di sebelah kanan, co-pilot atau duduk di sebelah kiri. Okey, seperti benda yang saya cakap tadi, kita lakukan SAR. Kita fitted dengan hoist, di mana kalau kita nak selamatkan mangsa di tengah laut, kita akan turunkan hoist. Kalau tengok ni, kabin belakang ni memang boleh memuatkan mangsa nanti kalau kita dah angkat gunakan hoist. Dekat belakang ni kita akan operate, kalau setiap kali kita operate, kita ada seorang swimmer dengan seorang HHO. Itu maksud tuan kalau ada orang lemas dekat laut ke apa, kalau ada orang jatuh ke, dia akan naik pakai benda ni lah. Ya, betul. Itulah cara basicnya. Setiap kali penerbangan tu berapa ramai orang? Berapa ramai kru yang akan pergi kan? Untuk satu operasi, kita ada 4 orang kru, seorang pilot, seorang co-pilot dan seorang HHO, termasuk seorang lagi swimmer. Swimmer tadi dah explain pasal peralatan SAR kan? Betul. Aircraft ni adalah buatan Perancis. Dia dengan 2 enjin turbine dan endurance tadi macam saya sebut lah, 2.5 jam. Okay, tuan. Kita tengok keliling dulu tuan. Okey. Dalam maritim Malaysia ni ada berapa buah pesawat ni? Untuk jenis AS365N3 ni, APMM ada 3 buah. Yang kita lihat sekarang ni, kita tengok aircraft dengan Mach 7001. Kita ada 02 dan 03. Semuanya masih berfungsi dengan baik lagi tuan? Ya, sangat memuaskan. Okey, itu je tuan. Okey, terima kasih banyak. Jumpa lagi. Assalamualaikum tuan. Ganggu ke? Okey, free. So, dan AW139 kan? Right. Nama saya Lieutenant Dia Muhammad Karol Anwar bin Farizul. So saya membantu juruterbang untuk helikopter ni.
aircraft punya information, kita ada 3 biji aircraft ni dekat Subang. Ni pesawat apa tuan? Pesawat ni okey. First of all, ini adalah helikopter lah yang seperti kita tahu kan. Buatan company Agusta Westland 139. Kita memang panggil dia AW139. Apa fungsi helikopter ni untuk maritim Malaysia tuan? Okey, fungsi utama dalam maritim helikopter dalam maritim ni, kita akan pakai nombor 1, kita akan buat pemantauan udara lah, especially di atas laut. Lepas tu kita akan buat search and rescue mission, dan kita ada tasking lain macam padam api pun boleh pakai helikopter ni. Dan kita ada bawa VIP, so dia multi role punya tasking lah. Okey, saya akan bawa you tour tengok aircraft ni. Okey tuan. Macam mana? Right. So ini adalah cabin. Ini adalah life raft. Life raft ni kalau apa-apa jadi dekat laut, dia akan float, and then kita boleh duduk dalam life raft sementara tunggu pasukan penyelamat sampai. Oh, maksudnya kalau jatuh dekat laut dia akan terapung? Okey, dia akan float keluar tepi daripada kapal, and then dia akan maintain terapung lah. Oh, selamatlah. Selamat. Okey, ini dia punya live here to check the pressure. Ini untuk life raft ni kita ada pressure dia sendiri. Maksudnya pressure cukup tak untuk dia berkembang. Oh, okay. Ni dia punya handle. Nampak? Life raft handle pull to inflate. Nampak? So kalau apa-apa kecemasan, jadi kalau terapung dekat laut kita tarik benda ni lah? Yes, of course. So insyaAllah skru masih lagi, InsyaAllah skru masih lagi boleh selamat lah kalau mau penjangan. Okay, jom. Ini baggage, mana kita nak simpan barang ke, nak simpan bag ke apa semua dalam aircraft. So kita boleh simpan dekat sini lah. Besar air kan? Boleh. Macam boleh letak dalam ni? Normally passenger punya barang, kita punya personal item kita simpan dekat sini lah. Saya tertanya-tanya tuan, ni tempat pijak ke? Okey. Yang ni bukan tempat pijak. Yang ni bukan tempat sidai baju. So and then kita dilarang untuk pegang atau sekayut, sebab actually benda-benda ni antena untuk radio bagi helikopter ni. Oh, antena. So antena ni antena bawah tu pun kalau you guys tengok pun semua dapat. Menarik. Okey, apa beza aircraft ni dengan Dolphin tadi? Apa beza dia tuan? Yang saya nampak lah cuma dia besar sikit daripada. Okey, dia punya perbezaan yang boleh paling ketara kita tengok kita punya tail. Dekat entry dia duduk dalam casing, tapi untuk AW dia duduk kat luar. Ini tail rotor dia. Entry kita panggil fenestron, dia duduk dalam sangkar dia. Right. So macam ni antena. Semua ni ada fungsi dia. Banyak juga antena dia. Yes. Jadi baggage door sebelah kanan. Okey, jom saya tunjuk dekat you bahagian kokpit. Oh, boleh saya masuk dalam? Boleh. You masuk daripada sana. Right. Okey, you masuk. Okey, tuan. Jadi sekarang ni saya dah tengok keliling pesawat ni. Jadi macam mana nak terbangkan pesawat? Kunci dia dekat mana? First of all, pesawat ni dia tak pakai kunci lah. So you guys tak perlukan kunci untuk start up. You just pusing benda lah ni, and then hidupkan certain switches, and then you boleh hidupkan. Yang penting engine mesti hidup. Dia tak perlukan kunci. Okay, kita akan pergi. Saya akan explain. Ni flight control. So ini adalah cyclic. Ini adalah kolektif tepi ni. Okay, yang dekat kaki saya ni pedal. Okay. Apa fungsi dia tuan? Apa fungsi pedal? Pedal ni bahasa mudah dia, kita control dia punya ekor lah. Kiri, kanan, heading semua. Kalau cyclic ni pula, kalau tiba-tiba saya nak naik atas ke, turun bawah ke, kiri, kanan ke, ni saya boleh control pakai. Kalau macam yang ni tuan? Yang ni bahasa mudah dia, kalau saya tarik dia akan bagi power. Button ni ada few functions lah yang kita nak pakai. Faham. Okay, kalau tengok aircraft ni, okay, nampak ni semua screen.
Dia bukan old school punya aircraft, dia modern punya aircraft. Ini kita panggil glass cockpit. Glass cockpit Yes, glass cockpit. Apa yang dipaparkan kat sini tuan? Semua yang you tengok dekat pesawat tadi tu, yang meter-meter tu semua, yang tu semua dia keluarkan dalam bentuk digital display. Oh, dia dah tak macam lama-lama jarum pakai jarum. Mata kita pun tak berpusing lah nak tengok banyak sangat jarum 1, jarum 2 kan. So kita just monitor dekat display saja kan. Tuan, saya ada satu soalan lah. Mandangkan saya tengok banyak button kat sini. Atas mata kan? Allah, atas pun ada. Macam mana tuan nak ingat benda-benda ni semua tuan? Okey. Buku ni rebus minum. Rebus minum. Itu betul dia boleh sedap sendiri. So kalau saya nak jadi pilot, saya kena rebus minum dululah buku tu. Rebus minum, buat jam pun boleh. Okey, jom saya tunjuk kat kabin belakang. Okey. Sebelum kita pergi kat kabin, ni saya nak tunjuk. Benda lah ni bukan bola tau. Okay, ini kita panggil FLIR. FLIR? Apa tu? FLIR tu kan? Okay, forward looking infrared. Dia ni bertindak sebagai mata kita bila kita terbang waktu malam lah. So bila kita terbang waktu malam, laut yang gelap, so kita boleh nampak orang dalam gelap tu sebab dia pakai teknologi infrared. Macam dekat pesawat yang tadi CL415 tu, dia pun ada benda ni juga? Ya, CL pun pakai juga. CL ada kat sebelah kiri dia. Okay. So jom kita pergi tengok kabin untuk aircraft ni. Ni yang okay. Jangan terkejut, kabin ni dia lagi besar daripada helikopter entry. Berapa ramai ni tuan? Minimum, maksimum berapa boleh masuk ni? Okay, minimum kita boleh bawa 1 orang, 2 orang. Tapi kalau maksimum bergantung kepada keperluan operasi lah. Minyak berapa banyak kita nak isi. Setakat ni paling ramai saya pernah bawa untuk satu keperluan operasi, macam melibatkan komando. So kita bawa dalam 10 orang. Okay tuan, kalau tak melibatkan komando lah, kalau macam operasi biasa tiap-tiap hari tu, berapa kru dan pilot biasanya? Okay, kalau untuk contoh kita buat training kan, minimum untuk kru terbangkan pesawat ni kita ada 4 orang. Kapten pesawat, pembantu juru terbang, kita ada air crewman dan kita ada rescue swimmer. Rescue swimmer tadi dah pergi tengok kan? Okay. Right, you boleh try masuk duduk dalam kabin. Okay. Okay, besar kan pesawat ni kan? Besar tuan. Okay, pesawat ni aircon tau. Complete dengan aircon. Kalau let's say kita nak bawa VIP, kita akan tukar semua para troop seat ni. Kita akan pakai seat warna biru lah. Okay. And then ada beza ke tuan? Seat biru selesa lah. Dia tak goyang-goyang lah. Okay. So bila nak bawa VIP, kita akan set up kabin ni jadi VIP punya configuration. Right. Ni saya nak tunjuk sikit satu kelebihan pesawat ni. Okay, nampak benda ni? Okay, benda ni kita panggil hoist. So untuk operatekan dia, air crewman atau nama lain dia helicopter hoist operator, dia akan operate dengan ni. So let's say kita nak turunkan kita punya rescue swimmer, dia akan bergantung dekat, boleh guna untuk angkat orang kat bawah. Kalau dia lemas, kita boleh angkat orang pakai stretcher, kita boleh turunkan komando. So untuk mengoperasikan hoist ni, kita ada operator yang kita panggil helicopter hoist operator. So dia akan pakai ni lah untuk winching down atau winching up. Berapa lama tuan helikopter ni boleh terbang? Okay, maximum endurance untuk helikopter ni kita boleh pergi 4 jam. Sebab kita ada auxiliary tanks dekat belakang. So kalau minyak penuh boleh pergi 4 jam. So kita boleh cross daripada Senai pergi Kuching, one time go. Dan bila sampai Kuching, kita kena refuel balik minyak sebab dia bukan commercial flight kan. Okay tuan, terima kasih tuan. Right. Ada soalan tuan. Okay. Panjang tuan mengemudi helikopter ni lah kan, jadi pilot untuk helikopter ni, apa cabaran yang paling susah sekali? Cabaran paling susah sekali menyelamatkan seorang bayi dari pulau perhentian waktu malam, ribut, waktu tu hujan. So kita nak ambil baby tu, kita nak angkat dia masuk ke kabin sebab baby tu dia pakai tanks. So kita nak pindahkan dia daripada pulau yang gelap tu, kan dia daripada baby tu daripada pulau tadi dalam keadaan gelap, cuaca yang ribut, nak pindahkan dia ke hospital yang terhampir tu. Cabaran tu terlalu tinggi lah.
Dengan angin kuat, dengan hujan lagi, dengan keadaan passion tu ketika tu pakai gas. So bagi saya yang tu paling mencabar lah semalam. Untuk tuan jadi pilot ni, tuan berjaya lah. Tak adalah, kita di-train untuk buat benda tu. Dan sedikit sebanyak pengalaman tu mematangkan kita dalam buat decision, terbang dan menentukan operasi tu berjaya atau tidak. Lepas ni saya akan bawa you guys pergi tengok bilik peralatan kita, which is yang kita akan pakai semua gear. And then keperluan gear tu kita kena pakai sebelum kita terbang lah. Okey tuan. Right, jom kita pergi kat atas. So semua equipment kita yang kita nak pakai sebelum terbang ada kat sini dalam bilik ni lah. Okey tuan. Right. So jom kita masuk. Okay. Right. So dekat sini ada beberapa equipment yang perlu dipakai sebelum terbang. Nombor satu sekali, ni kalau bahasa mudah kita panggil helmet. Tapi bahasa untuk korang terbang kita panggil bondom lah. Bondom? Bondom. Semua orang ada satu bondom. And then kalau kita nak pergi ke laut, kita akan pakai, kalau dekat boat kita panggil life jacket. Life jacket? Tapi kat sini kita panggil Mavis. Mavis? Dekat Mavis, yes. Ada beza ke tuan life jacket dengan ni? Ke sama je? Okay, dia function dia sama juga, life jacket. Tapi untuk istilah yang term yang sebenar kita panggil Mavis. Mavis. And then dekat sini kita ada EBS, Emergency Breathing System. So kalau let's say ada kemalangan ke atau aircraft rosak tengah laut dan kita terpaksa dicingan atas laut. So ini alat bantuan pernafasan. So kita akan pakai sebelum apa-apa jadilah. Yang ni akan dipakai untuk pilot je lah kan? Semua sekali akan pakai. Semua sekali akan pakai? Semua yang nak terbang pergi ke laut, training ke operasi ke memang wajib pakai lah. Okey tuan, terima kasih banyak atas penerangan. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun Maritim Malaysia yang ke-16 kepada semua kru udara dan terutama anggota dan pegawai Maritim Malaysia. Baik, terima kasih banyak kerana sudi datang ke Stesen Udara Maritim Subang. Saya mengucapkan selamat menyambut hari ulang tahun Maritim yang ke-16. Okey tuan, terima kasih tuan. Baik. Next time bawa saya fly ke tuan? Boleh. Bye. Okay, bye. Tuan. Hai, jumpa lagi. So, seharian kat sini macam mana? Best sangat tuan. Saya belajar banyak pasal pesawat hari ni. Alhamdulillah, dapatlah sebab sikit penerangan berkaitan dengan pesawat udara kita ni. Okey tuan. Semoga kita jumpa lagi tuan ya. Okey, insya-Allah. Saya buka pintu dah. Alright. Okay, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih lah atas kedatangan tuan-tuan pada hari ini. Saya ucapkan selamat maju jaya kepada yang terlibat. Okey tuan, saya dengan rasa rendah diri ucapkan ribuan terima kasih atas jemputan untuk melihat pesawat-pesawat udara yang ada dekat Stesen Udara Maritim Subang. Sebelum saya terlupa, saya nak mengucapkan selamat menyambut hari ulang tahun ke-16 buat Maritim Malaysia. Okey tuan, terima kasih tuan banyak. Sama. Jumpa lagi tuan. Okey, jumpa lagi. Kita buka dulu. Okey tuan, terima kasih. Sama. Jumpa lagi tuan. Okey, jumpa lagi.